Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Studios Utama, anda bersama saya Atira Minuddin. Solat jemaah di Perlis bermula esok. Juga kembar tertukar ambil tindakan undang-undang. Menurut Dua keluarga tertukar anak kembar tiga sejak lahir 20 tahun lepas dipercayai akibat kecuaian kaki tangan sebuah hospital di Kota Baru, Kelantan. Susulan itu, kedua keluarga telah melantik barisan peguam untuk menasihati dan mengambil tindakan undang-undang yang perlu. Menurut jurucakap bagi pihak Tetuan Sam Masri and Associates, Tetuan Khairul Naim Rafidi, Tetuan Azam Rashid & Co serta Tetuan Muhammad Nasir & Co, Peguam Samri Masri, barisan peguam itu dilantik pada November tahun lepas. Kejadian yang berlaku telah menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan kepada anak guam dan dua keluarga mereka. Lantaran itu, pihaknya akan sedaya upaya memastikan keadilan dapat terlaksana sebaiknya. Pihaknya telah menulis surat kepada pihak Hospital Raja Perempuan Zainab II HRPZ2 bagi mendapatkan kerjasama pihak hospital itu untuk membekalkan rekod kelahiran dan perubatan yang berkenaan. Pada masa sama, katanya pihak barisan peguam juga menyambut baik kenyataan yang dibuat oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Kelantan, Datuk Dr. Zani Husin dan Pengarah Hospital HRPZ2, Datuk Dr. Selasawati Ghazali yang akan menyiasat perkara itu dan akan mengesan dokumen serta petugas terbabit. Kejadian itu disedari selepas ketiga-tiga mereka, Adriani Iwani, kembarnya Adriana Irwani dan kembar sebenar Nur Atila Husin menjalani ujian DNA pada September tahun lepas. Aktiviti solat berjemaah di masjid seluruh Perlis dibenarkan dilakukan bermula hari ini, namun dengan kapasiti maksimum mengikut saiz sesuatu masjid sahaja. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamal Lolail dalam titahnya, perkenaan dilaksanakan setelah mendapat limpah perkenan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamal Lolail berdasarkan situasi semasa penularan COVID-19 di Perlis yang dilihat semakin terkawal serta pematuhan prosedur operasi standard SOP sedia ada oleh masyarakat Perlis. Oleh itu, kehadiran jemaah di masjid seluruh Perlis dibolehkan dengan kapasiti maksimum mengikut saiz masjid bermula solat subuh pada hari esok sehingga tempoh baharu arahan terkini yang mungkin dikeluarkan. Walau bagaimanapun, kebenaran ini hanya terpakai di masjid di seluruh negeri Perlis sahaja, manakala sebarang aktiviti di surau kekal ditangguhkan. Ditanya lagi, jemaah juga digalakkan untuk membawa uncang pembungkus kasut ke masjid bagi mengelakkan kesesakan ketika keluar masuk ke dalam masjid. Jemaah juga hendaklah terdiri dalam kalangan anak kariah sahaja yang berusia antara 12 hingga 59 tahun. Bagi jemaah yang berusia 60 tahun dan ke atas, dibenarkan dengan syarat lengkap 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Tempoh masa pelaksanaan solat fardu adalah selama 10 minit, manakala tempoh pelaksanaan khutbah dan solat Jumaat adalah selama 15 minit sahaja. Dalam keadaan negara yang masih bergelut bagi membanteras COVID-19, Melaka dijangka dapat beralih ke fasa 2 kawalan pergerakan dalam Pelan Pemulihan Negara PPN dalam tempoh 1 atau 2 minggu lagi.
Menerusi Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan dan Anti Dadah Negeri, Datuk Rahmat Mariman, ia berdasarkan petunjuk nilai ambang yang digariskan bawah pelan berkenaan. Antara petunjuk nilai ambang yang diambil kira ialah purata mingguan kes positif di Melaka yang perlu merekodkan bawah 112 kes. Selain itu, Melaka juga sudah mencapai 10% vaksinasi lengkap iaitu 2 dos selain jumlah pesakit COVID-19 yang dirawat di unit rawatan rapi juga bawah paras 70%. Bagi mencapai peralihan fasa dalam PPN yang mempunyai 4 fasa keseluruhannya, ia berdasarkan pencapaian negeri dan bukan pencapaian di bawah kerajaan persekutuan. Ia dinilai di bawah 3 kriteria yang ditetapkan di bawah petunjuk nilai ambang. Tambahannya, Melaka menerima sebanyak 199,085 dos vaksin Pfizer-BioNTech, Sinovac dan AstraZeneca dan daripada jumlah itu, 92.6% atau 184,376 dos sudah diberikan sehingga semalam. Kedah membenarkan ibadah korban dilaksanakan di beberapa tempat termasuk premis persendirian dengan jumlah petugas tidak melebihi 12 orang pada satu masa bagi setiap ekor haiwan korban. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Muhammad Yusri Mak Daud berkata, petugas korban digalak dalam kalangan mereka yang sudah lengkap mengambil 2 dos suntikan vaksin. Tambah beliau, semua pelaksanaan ibadah korban ini perlu mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Sementara itu, Jawatankuasa Ibadah Korban Masjid dan Surau perlu memastikan pelaksanaan ibadah korban dilaksanakan dengan penuh ketegasan bagi memastikan penularan COVID-19 dapat dibendung. Selain itu, pihak yang berhasrat melaksanakan ibadah korban selain di masjid dan surau perlu mewujudkan satu jawatankuasa ibadah korban dan jawatankuasa itu atau orang perseorangan perlu menyediakan dokumen asas diperlukan berdasarkan peraturan serta undang-undang dikuatkuasakan. Dalam pada itu, beliau berkata petugas dan peserta korban perlu berusia 21 hingga 60 tahun dan berstatus warga negara Malaysia serta mahir menjalankan kerja korban. 18 Mac 2020 menjadi tarikh keramat apabila negara pertama kali melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ia bagi mengawal penularan COVID-19 dengan sempadan antarabangsa masih dikawal ketat. Mengenang kembali setahun peristiwa penting negara berdepan PKP, wartawan Ruzani Roslan ada butirannya. Tak siapa pernah menduga tarikh keramat ini merubah 360 darjah rutin dan gaya hidup manusia di seluruh dunia. Semua diwajibkan duduk di rumah, pergerakan pula terbatas, keluarga tidak boleh melawat sesama sendiri. Malah lebih menyedihkan, ada ibu atau bapa yang bekerja sebagai anggota barisan hadapan tidak dapat berpegangan tangan, apatah lagi berpelukan. Paling terkesan rakyat Malaysia yang berada di perantauan apabila Wisma Putra seakan mengeluarkan arahan agar segera kembali pulang ke tanah air. Oh, it was very chaotic, it was very hectic, it was very stressful. I think it's just the uncertainties of not knowing what is going to happen. It was out of our control, right? Like if the borders are closed, like I don't know what we can do. We would be turned away, right? Like for example, like especially if we have a layover in Hong Kong. You know, if Hong Kong closed its borders then, like we would have been turned away back to Malaysia, right? Tambah Christine, paling merisaukan apabila kedua-dua anaknya yang masih di bawah umur adalah warga Kanada. Ada kemungkinan dia dan suami apabila sudah pulang ke tanah air nanti, tentunya tidak dibenarkan kembali ke bumi Kanada semula. Keadaan yang sama turut berlaku di Malaysia. Institusi pengajian tinggi dilihat yang paling teruk terjejas apabila kesemua penuntut bagaikan terkurung di kampus masing-masing. Pun begitu, selepas 2 bulan, menurut salah seorang penuntut Universiti Malaya yang berasal dari Kota Baru Kelantan ini, Nur Syiham Syukri, saat arahan kerajaan supaya penghantaran pulang pelajar ke kampung halaman perlu disegerakan, ia bukanlah semudah yang disangkakan. Apa tidaknya, dia yang sudah bersiap-siap menunggu bas seawal jam 11 pagi itu hanya dapat menaiki bas sebenar sekitar jam 2 pagi keesokan harinya. But I also remembered like there were like macam okay menunda dah dapat bas tapi rupanya oh tak tu pasal lain, sorry. Lepas tu and then dapat bas and then dapat tahu okay kita dah ada bas. Lepas tu macam bas ni tak boleh gerak lagi, kita kena tunggu untuk bas lain. So there was
there were so many things that macam there were highs and lows, like highs and lows. Okay, dah tahu boleh pergi, you were ecstatic, and then like, oh, it's not yet, so you kena duduk balik. I'm like, oh my god. But I remember they were playing all of this raya songs, so that kept me entertained for a while. They played raya songs while we were in DTC, tapi rasa macam lagilah aku tak sabar nak balik kan. But it's fine. Bagaimanapun, Shiham tetap bersyukur dengan layanan dari pihak pengurusan yang mengendalikan penghantaran pelajar pulang dengan baik. Things like that. You slowly see all of the undoing of the precautions that we used to take during the first PKP, because people are just so adapted to, you know, the virus being with us, but they don't see that, they no longer feel like the virus is dangerous anymore. That's just what I feel. Pun begitu, di sebalik keperitan PKP, ada kenangan manis yang mewarnai hari-hari muram di waktu itu yang pasti tidak akan dapat dilupakan. Antaranya, roti ibarat pisang goreng panas apabila ia dibeli lebih daripada yang diperlukan. Sempadan negeri turut sesak dengan warga kota membuat perjalanan balik ke kampung halaman masing-masing sebelum PKP dikuatkuasakan. Seterusnya, kewujudan kopi dalgona yang menjadi tular di media sosial selepas rakyat Malaysia mula memperlihatkan kemahiran memasak masing-masing dengan mencuba pelbagai resepi baru. Tidak hairanlah sehingga tertubuhnya kumpulan suami masak apa hari ini di laman Facebook. Juga, ramainya YouTuber dapat dilahirkan ketika ini. Tapi kari ikan tenggiri, tapi cara berbeza ya. Nanti kawan-kawan tengok lagi. Ketika rakyat terpaksa duduk di rumah, syarikat penghantaran menerima lebih banyak permintaan dengan lebih ramai penunggang motosikal menawarkan diri untuk berkhidmat. Sementara itu, permintaan antarabangsa yang melonjak bagi sarung tangan getah membawa keuntungan lumayan buat syarikat seperti Top Glove, Supermax Corp and Hartalega sewaktu wabak sedang melanda. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah pula turut menerima tempias positif. Beliau disenaraikan oleh China Global TV Network (CGTN) sebagai salah seorang daripada tokoh peneraja utama pengurusan wabak COVID-19. Beliau disenaraikan di samping Dr. Anthony Fauci dari Amerika Syarikat dan Dr. Ashley Bloomfield dari New Zealand. Dan sehingga kini, hero Malaya ini terus menjalankan wataknya dengan berkesan dalam mendepani pandemik COVID-19 sekaligus dalam misi merealisasikan kosong pandemik jahat ini di dalam negara. Beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit. Sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan.
Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity di mana dalam beberapa kes tertentu ia dapat bertahan selama seumur hidup. Vaksinasi berupaya untuk mencegah jangkitan dengan lebih cepat dan berkesan. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, hendaklah kita mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan kawalan kendiri, patuhi SOP dan terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Akademi Sains Malaysia. Bertemu kembali. Sekatan Pergerakan Penuh SPP yang diumumkan kerajaan bulan lalu telah merencatkan banyak industri termasuk industri kreatif. Ia seolah-olah memberi gambaran yang industri ini semakin tenat. Lebih keruh lagi, ada pemain industri yang terpaksa beralih ke bidang lain namun tidak menemui kejayaan. Kupasannya, kita bersama wartawan Farah Kamarudin. Antara aktiviti yang dibenarkan, produksi animasi dan muzik, rakaman lagu di studio, pra-produksi penggambaran, iklan, dokumentasi, live streaming dan rakaman serta warisan tanpa penonton. Itu pun tidak di kawasan yang berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD. PKP 1.0 kita dah tak kerja 3 bulan. Lepas tu PKP 2.0 ni 1 bulan tak kerja. So maksudnya kami-kami ni tak ada anak bini yang perlu diberi makan ke atau macam mana? Tak ada bil-bil yang kena bayar ke ataupun kita ni tak perlu bayar duit kereta ke, tak perlu bayar duit sewa rumah ke, macam mana? Secara peribadi menyarankan pihak kerajaan dan menggesa pihak kerajaan kalau nak lanjutkan PKP kita tak ada masalah, tapi tolong sediakan SOP untuk kami industri kreatif untuk boleh terus bekerja. SOP yang baru diumumkan beberapa hari yang lalu menimbulkan banyak persoalan di mana hanya beberapa pihak sahaja dikatakan diberi peluang atau ditawarkan untuk bekerja. Justeru pemain industri berharap kerajaan dapat menilai semula keputusan yang diumumkan. Dari segi macam company saya editor semua saya work from home. Maksudnya dia orang bawa balik mesin semua, edit di rumah. Lepas tu dari segi projek pula saya memang banyak buat commercial iklan TV. Jadi ada benda-benda yang sepatutnya shoot apa ni, saya cakap pada klien, okay, why don't we just do animation? Okay, so kita tak perlu shoot. So kita buat iklan yang animation lah, animasi kan, dekat luar. Maksudnya dekat Singapura apa semua. Tapi kami edit dekat sini. Kan? So benda tu lah, itu antara yang apa yang kami buat lah. Cuma dia punya senario dia berbeza lah. Bila editor tak ada depan mata semua, kita susah sikit nak communicate, nak brief, nak bagi tahu apa kita nak apa semua. Pada saya syuting dalam studio tu macam tak wajar sangat lah sebab kalau diorang dah benarkan syuting, so kita sebagai pelakon boleh di shooting kat mana-mana je. Sepatutnya shooting bulan 1 ada, bulan 2 ada. Tapi sebabkan COVID, lepas tu sebabkan PKP, diorang holdkan, ada yang tangguh ke bulan 4, ada yang tangguh ke bulan 3. Pawagam yang paling terkesan apabila terpaksa memberhentikan operasi sejak 13 Januari lalu. Pun begitu, bagi peminat filem Tegar, masih ada alternatif lain. Buat masa sekarang ni saya memang kerap tengok atas platform online lah, macam Netflix, YouTube ada setengah yang memang keluar kat YouTube saja kan, tapi most of the time memang kebanyakannya Netflix dan juga saluran online lain lah.
baik saya tengok movie kat rumah je sudah. Sekarang ni banyak tengok kan, banyak di streaming dekat Android Box, dekat Netflix juga, dan mostly dekat YouTube jugalah. Sebab so far Netflix yang paling senang saya nak tengok sekarang lah, dekat di browser, dekat phone sekali. Kalau yang lain selalunya saya download. Biarpun negara sedang dilanda pandemik COVID-19, ia bukan menjadi penghalang untuk penggiat industri kreatif untuk terus berkarya. Yang pasti, banyak platform dan medium yang disediakan untuk merealisasikan karya golongan ini. Laporan Farah Kamarudin untuk Sirius Media. Suspek yang merancang serangan bom di Kuta Bali dan Hotel JW Marriott serta Ritz-Carlton pada 2003 di Indonesia akan dibicarakan 30 Ogos ini. Perbicaraan Ridwan Isomuddin dan Muhammad Nazir Lip serta Muhammad Farid Amin akan diadakan di hadapan Suruhanjaya Tentera Amerika Syarikat di Teluk Guantanamo. Serangan bom di Bali mengorbankan 202 mangsa, manakala serangan di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton mengorbankan 11 orang. Ketiga-tiga suspek warga Malaysia itu dituduh terbabit dalam serangan keganasan yang berlaku 18 tahun lalu. Selain tiga suspek itu, militan Pakistan Khalid Sheikh Mohammed yang dituduh mendalangi serangan terhadap pusat dagangan dunia di Amerika Syarikat pada September 11, 2001 turut ditahan di penjara Teluk Guantanamo dan dijangka dibicarakan. Sebelum ini, perbicaraannya ditetapkan pada Januari 2021 namun tidak dapat dilaksanakan berikutan ancaman COVID-19 dan terpaksa ditangguhkan namun tiada tarikh baru ditetapkan. Mukormycosis atau kulat hitam merupakan jangkitan kulat yang menyerang sinus, otak serta paru-paru dan hari ini India melaporkan 40,845 kes jangkitan kulat hitam yang sudah meragut lebih 3,129 nyawa. Menurut Menteri Kesihatan India Harsh Vardhan, kadar jangkitan bagi pesakit yang meninggal dunia berusia antara 18 hingga 45 tahun sebanyak 32%, 45 hingga 60 tahun sebanyak 42% dan 60 tahun ke atas ialah 24%. Kebanyakan kes dikesan di Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Bengal Barat dan Odisha. Juga merupakan kawasan sama yang melaporkan jangkitan COVID-19 tertinggi. Pesakit diabetes atau mereka yang mempunyai imuniti rendah selepas dijangkiti penyakit lain termasuk COVID-19 berisiko tinggi untuk dijangkiti mukormycosis. Kemarin, India meluluskan penggunaan kecemasan vaksin Moderna bagi mempertingkat kadar inokulasi susulan lonjakan jangkitan dan kematian akibat COVID-19. Negara memiliki 1.3 bilion penduduk itu di badan penularan COVID-19 yang dahsyat pada April dan Mei lalu sehingga menghimpit sistem penjagaan kesihatannya ke ambang kegagalan. Moderna adalah vaksin keempat diluluskan New Delhi selepas Covishield dan Covaxin yang dibangunkan syarikat farmaseutical India, Bharat Biotech serta Sputnik V. Ahli Badan Penasihat Kerajaan Niti Ayob Vinod K. Paul memaklumkan kelulusan penggunaan kecemasan EUA diberikan selepas permohonan diterima daripada Moderna melalui rakan kerjasama CIPLA. Ia kelulusan yang pertama kepada vaksin jenis Moderna di India dan bakal membuka laluan untuk lebih banyak vaksin buatan luar diimport ke negara itu. Beliau sekaligus memaklumkan usaha juga sedang giat dilakukan bagi memperoleh vaksin Pfizer dan Johnson & Johnson. Arab Saudi kini dalam usaha menjadi negara sumber kurma utama dunia menerusi kerjasama Pusat Nasional Palma dan Kurma NCPD serta Kementerian Alam Sekitar, Air dan Pertanian negara itu. Ketua Pegawai Eksekutif NCPD Dr. Muhammad bin Al-Nuwairan berkata, industri itu menyumbang kepada sektor ekspor paling utama Arab Saudi menerusi ekspor kurma ke 107 negara tahun lalu. Arab Saudi mengeluarkan kira-kira 1.5 juta tan kurma setiap tahun, menjadikan ia sebagai pengeluar kedua terbesar dunia. Menurut pengurus komunikasi dan jurucakap NCPD, Tamir Al-Daidab, NCPD akan membolehkan petani memenuhi kualiti antarabangsa sekaligus menyumbang kepada pengukuhan rantaian pengeluaran dan meningkatkan kualiti amalan pertanian sebelum dan selepas penuaian hasil. Seiring dengan teknologi moden dan sijil antarabangsa,
Petani juga akan diberikan perkhidmatan khusus untuk meningkatkan kecekapan ekspor dengan panduan mengenai pembungkusan, pembersihan, penyimpanan dan pemasaran bagi meningkatkan hasil pendapatan. Terdapat 157 kilang kurma di seluruh negara termasuk 42 dianugerahkan jenama kurma Saudi bersama 41 ladang dan 24 syarikat. Banyak kilang dan ladang kini dalam proses menerima sijil berkenaan. Tambahannya, walaupun pengeluaran kurma berbeza antara wilayah, tetapi tiada diskriminasi daripada segi sokongan NCPD. Teruskan menonton series utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Supermoh diiktiraf FIFA. Hai, saya Saiful Nizam Ismail. Sudahkah anda mendaftar program vaksinasi melalui aplikasi My Sejahtera? Jika belum, jom saya tunjukkan. Mudah je. Pastikan aplikasi My Sejahtera anda telah dikemas kini. Selepas dikemas kini dan sekiranya anda menggunakan aplikasi untuk check-in di mana-mana, jangan lupa klik tutup untuk ke menu utama. Klik vaksinasi COVID-19 untuk pendaftaran baru. Klik pada maklumat yang tertera nama anda di bahagian paling atas aplikasi ini. Pastikan butiran peribadi anda betul. Nama anda perlulah sama seperti dalam kad pengenalan. Jika betul, klik sahkan. Jika terdapat kesilapan, klik edit untuk kemas kini. Klik OK untuk langkah berikutnya. Jawab setiap soalan yang diberikan dan kemudian klik hantar. Klik OK dan pendaftaran anda kini telah berjaya. Maklumat mengenai temujanji vaksinasi akan dimaklumkan melalui push notification. Anda perlu menunggu kelulusan sebagai penerima vaksin berdasarkan fasa kelayakan. Jom bersama kita hentikan wabak COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Baik, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton series utama. Seperti biasa, saya Nur Farha akan menyampaikan perkembangan cuaca pada petang ini. Rantau negara kita kini masih lagi menerima dominasi tiupan angin dari arah barat daya dan juga dari arah timuran ke semenanjung Malaysia serta Sabah Sarawak dengan kelajuan kurang daripada 40 km sejam dan terdapat kawasan penumpuan angin di semenanjung Malaysia yang membawa kepada kelembapan yang tinggi serta hujan dan ribut petir di 1-2 tempat di kawasan berkenaan. Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat ketika ini kerana keadaan perairan adalah stabil untuk sebarang aktiviti dengan ketinggian ombak kurang daripada 2.5 meter. Seterusnya, kita perhatikan pula kepada paparan imej satelit semasa. Tiada kelompok awan ataupun litupan awan yang jelas di sekitar semenanjung Malaysia maupun di Sabah Sarawak. Namun demikian di perairan Bungguran serta perairan Kondor jelas kelihatan litupan awan yang agak kuat di sekitar kawasan perairan berkenaan yang membawa kepada hujan dan ribut petir di beberapa kawasan perairan sehingga ke awal malam nanti. Manakala hujan dan ribut petir masih lagi berpotensi berlaku di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia dan dijangkakan menjelang esok pagi keadaan hujan ribut petir berpotensi berlaku di bahagian pesisiran pantai negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak kini mengalami hujan di 1-2 tempat melibatkan bahagian pantai barat dan juga pedalaman serta pedalaman negeri Sarawak. Sekian sahaja informasi cuaca untuk kali ini. Kita terus lihat kepada paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Saya Nur Farha. Assalamualaikum.
Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA akhirnya mengesahkan legenda bola sepak negara Allahyarham Datuk Mohtar Dahari meledak 89 gol antarabangsa bersama skuad kebangsaan sepanjang kariernya. Sekaligus meletakkannya sebagai penjaring kedua terbanyak dunia selepas Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Ali Daei dari Iran. Pengesahan itu muncul selepas Badan Induk Bola Sepak Dunia itu mengeluarkan senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman di laman Twitter mereka. Perkembangan itu turut menyaksikan Mokhtar yang lebih dikenali sebagai Super Mokh berada dalam kelompok 3 pemain teratas senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman. Jumlah sebenar jaringan gol antarabangsa yang diledak Mokhtar sebelum ini menjadi perdebatan apabila ada yang mendakwa dia meledak 86 gol daripada 131 penampilan bersama skuad kebangsaan. Pencapaian 89 gol itu dikatakan dilakar sehingga tahun 1991 sebelum Mokhtar menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun itu. Berdasarkan rekod terbabit, Mokhtar berjaya memintas pencapaian legenda bola sepak Hungary Ferenc Puskás yang menjaringkan 84 gol dalam 85 penampilan. Pendahulu senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman kini dikongsi pemain Iran Ali Daei dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang meledak 109 gol. Sekian dulu series utama buat masa ini. Salam hormat dan Assalamualaikum.